menyempurnakan perintah Allah daripada salat fardu maghrib berjamaah. Selesai daripada sunnah yang besar ni, Allah himpunkan kita pula dalam lagi satu amal majlis yang mana hati-hati kita menginginkan untuk semakin hampir dengan Allah. Dan sebab kita semua makin hampir dengan mati, suka ataupun tidak, nak ataupun tidak, saat tu akan sampai. Allah sebut dalam surah Al-Qiyamah, kalla idza balagatit taraqi. Sekali-kali tidak, kata Allah. Pasti roh akan sampai kat gharghir ni. Roh akan sampai. Setiap orang, saya bercakap, tuan-tuan yang mendengar. Wa qila man raqa. Ketika tu akan dikata kepada calon mati, kepada orang yang sedang berdepan dengan sakaratul maut, sekarang ni siapa boleh bantu kamu? Doktor pakar mana boleh sembuhkan kamu? Ubat mana yang boleh balikkan kesihatan kamu? Dan ketika tu dia yakin, ketika dia berdepan dengan sakaratul maut, dia yakin dengan sesungguh-sungguhnya, wa zanna annahu al-firaq. Inilah saat perpisahan antara dia dengan dunia. Semua yang dia himpunkan, semua yang dia usahakan, perniagaan, pelajaran, anak-anak, keluarga, harta, pangkat, darjat, semua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hari itu ialah hari perpisahan. Hari Allah akan pisahkan kehidupan dia di dunia. Allah akan bawa dia ke negeri yang dia tak boleh patah balik lagi dah. Waltafatis saqu bisaq. Allah kata sakit. Mati ni sakit. Allah gambarkan mati dalam ayat ni, betis kanan, betis kiri dia akan bersilang. Kesakitan mati akan menutup segala kesakitan di dunia ni. Ramai orang kata bila diuji dengan masalah rumah tangga, masalah suami, masalah isteri, masalah anak-anak, dan kita rasa hati ni sakit. Dan kita rasa kalau lah kesakitan hati ni diserahkan, pasti mati dah. Sakit hati ni sikit, sakit hati ni ujian. Yang mana sakit yang betul, Allah kata bila sakit yang betul bila roh dipisahkan dengan badan, masa tu paling sakit. Kesakitan tu akan hilang sakit hati. Sakit hati yang kita rasa hilang dengan mati. Di akhirat ditepuk di, Allahu Akbar. Kenapalah atas dunia dulu aku tak sabar? Kenapalah atas dunia dulu aku tak sempurnakan perintah Allah? Kenapa? Ya laitani, ya laitani, ya laitani. Ayat penyesalan akan keluar daripada mulut-mulut. Sebab tu tajuk yang diberi hari ini pasal kejayaan orang beriman. Tajuk dia kejayaan orang beriman. Kita pusing sikit. Orang beriman tu berjaya dah. Tajuk dia kejayaan orang beriman. Hakikatnya orang beriman tu berjaya dah. Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan kejayaan seluruh manusia hanya dalam agama. Sejauh mana ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, sejauh mana ketaatan kita kepada Allah, dan sejauh mana kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah benchmark kejayaan kita atas dunia ni. Kerana balik negeri akhirat nanti Allah tak tanya berapa banyak duit harta yang kita usahakan, berapa banyak bisnes yang kita tinggalkan, berapa banyak tinggi pangkat yang kita dapat usahakan. Dah, semua tu Allah akan tinggal. Bahkan Allah sebut pula dalam surah Al-Qasas berkenaan hinanya dunia ni di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Qarun la'atullah alaih keluarkan seluruh harta dia, ketika tu orang-orang yang ada keinginan, kecintaan hati dengan dunia, mereka tengok harta Qarun. Orang Melayu kata harta karun. Jumpa cincin emas belakang rumah, Masya Allah, aku jumpa harta karun. Itu bukan harta karun, silap-silap cincin jiran main sebelah main jatuh. Banyaklah dia punya karun dia.
Ish, harta karun. Tak pasal-pasal kan. Karun tenggelam kat Mesir. Dekat Seremban pun tiba-tiba harta karun juga. Allah sebut dalam surah Al-Qasas untuk kita tak ulang kesilapan orang dulu yang gagal kerana dunia. Alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya. Orang-orang yang dalam hati mereka menginginkan dunia. Mereka kata tak kala melihat Qarun dengan harta kekayaannya, mereka kata, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Alangkah baiknya kalaulah kami ada apa yang Qarun ada. Kalaulah kami dapat apa yang Qarun dapat, ni untung. Innahu lazu hazzin azim. Sesungguhnya dia telah memperoleh keberuntungan yang besar. Tuan-tuan perasan tak ayat ni kita ulang ni? Tengok kawan beli Lamborghini, contoh kereta Lamborghini, ibu tahu tak Lamborghini? Tak tahu, tak tahu. Bentley, tak tahu juga. Kereta apa tahu? Mercedes, okey, Mercedes. Oh tahu, Masya Allah. Kereta mewah, nak tengok jiran beli, tiba-tiba masuk bunyi, tak ada bunyi. Kereta, oh Masya Allah, kereta masuk senyap, tak ada bunyi. Untung dia. Ui, bilalah lelaki aku nak beli kereta macam ni juga. Untung. Buat balik Mustang, ya Allah, untung Mustang. Kuda, gambar kuda, logo kuda. Buat balik kuda Willy. Allah, untung kalaulah aku dapat sebiji. Tengok jiran sebelah rumah dapat renovate rumah 5 tingkat. 5 tingkat ada lift dalam rumah. Biasa apartment 5 tingkat ni, rumah dia 5 tingkat. Swimming pool tingkat 4. Allah, kita kata ish, untung. Allah kata tak, bawa tenang. Allah sambung ayat tadi. Alladzina utul ilma wailakum thawaballahu khair. Di tengah-tengah orang yang nak dunia tadi, Allah hadirkan orang-orang yang berilmu, orang yang duduk dalam majlis, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu yang ikhtiar untuk keluarkan dunia pada hati. Di celah-celah orang yang nak dunia, Allah letak orang-orang yang berilmu, yang faham hakikat maksud dihantar atas dunia. Mereka kata, wailakum, malangnya kamu semua ni, malangnya kamu kerana keinginan kamu kepada dunia ni. Thawaballahu khair, sesungguhnya pahala di sisi Allah tu lebih baik. Liman amana wa amila salihah, untuk orang beriman dan beramal salih, mereka tak pandang dunia tapi mereka pandang kebaikan daripada Allah. Wala yulaqaha illa sabirun, takkan dapat, kata Allah, perkara tadi, pahala tadi yang mana di sisi Allah tu, melainkan dengan satu jalannya. Jalan ni susah. Apa dia jalan tu? Illa, melainkan sabirun, sabar. Tuan-tuan, sabar ni susah ke senang? Susah, bukan susah, ya amat susah. Dan Nabi SAW ialah orang yang paling penyabar dalam dunia. Kita menghampiri maulid Nabi SAW. Kita dalam bulan Safar, dan sebenarnya bulan Safar ni masih bulan hijrah, kerana Nabi SAW keluar hijrah pada tanggal 26 hari bulan Safar. Nabi keluar 27 hari bulan Safar. 26 Nabi SAW dapat wahyu, 27 Nabi keluar untuk berhijrah. 27 Safar Nabi keluar hijrah. Kita masih dalam bulan hijrah sebenarnya, menghampiri kepada maulid Nabi SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal nanti. Tuan-tuan, Nabi SAW adalah orang paling sabar dalam dunia. Umur Nabi 60 tahun, disebut di dalam Hayatus Sahabah, disebut di dalam Fadail A'mal, beberapa kitab muktabar. Umur 60 tahun Nabi dapat seorang anak. Tuan-tuan, tak ingin tak umur 60 tahun dapat anak? Ish, nak jawab tak ingin, risau Ish, kata tak boleh. Ibu-ibu kata, ish, tak boleh. Boleh. Siti Sarah boleh, dengan isteri Nabi Ibrahim. Kalau nak doa, minta istighfar banyak. Allah sebut dalam Quran surah Nuh,
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Surah Nuh ayat 9. Allah sebut apa? Faqultu astaghfiru, maka istighfarlah. Innahu kana ghaffara, kerana dialah Allah, Tuhan yang menerima istighfar, menanti untuk mengampunkan. 4 kesan istighfar. Yursilis samaa alaikum midrara. Pertama, hujan lebat mencurah-curah. Mufassirin sebut juga yang dimaknakan dengan hujan lebat mencurah-curah ialah rahmat mencurah-curah kerana istighfar. Keberkatan akan hadir dengan melimpah ruah kerana istighfar. Yang pertama, yursilis samaa alaikum midrara. Yang kedua, wa yumdidukum bi amwal, akan ditambah harta. Agak rasa macam PKP ni macam mana buat rezeki? Buat tenang, istighfar. Allah kata dengan istighfar kami tambah harta. Dengan istighfar jadi kaya. Bolehkah jadi kaya istighfar? Boleh. Kan Allah yang janji, yang mencipta kekayaan, menjanjikan kekayaan dengan istighfar. Kalau kita tak yakin dengan Allah, kita nak yakin dengan siapa lagi? Kekayaan yang sebenar apa? Orang yang kaya siapa dia? Kita salah makna kadang-kadang kaya ni. Kaya bukannya memiliki harta. Ramai orang kaya tapi miskin. Ramai orang nampak kaya tetapi hakikat dia lah orang yang miskin. Sebab apa? Dia dah ada macam-macam tapi tak pernah cukup. Ini tak ada lagi, ini tak ada lagi, ini tak ada lagi. Rumah dah ada funfair lah rumah. Macam-macam. Mesin kan, mesin gentel. Mesin gentel. Jintel, apa nama? Jintel. Orang Melayu kata gentel. Dia gentel kita, dia sengaja kena gentel. Bangun lembek, kena gentel dengan mesin. Ada mesin gentel lah rumah, ada kolam lah rumah. Itu pun dia rasa macam tak cukup lagi. Dia rasa macam lepas tu ada, lepas tu buat masuk ikan koi, kita tak boleh ikan koi. Ikan koi pula. Dia tengok jiran sebelah tambah posh, dekat posh dia tu ada spotlight. Di tengah rumah dia ada badminton court. Ni bukan orang kaya, ni orang miskin. Sebab apa? Tak pernah cukup. Ada orang yang rumah dia tingkap pun tak ada. Tingkap ada, tirai pun tak ada. Tapi dia kata alhamdulillah ada semua. Alhamdulillah ada dah, kereta dah, alhamdulillah. Walaupun kereta dia kalau start gung, dia punya starting dia tu, mounting ke apa kan, sampai pomen pun tak tahu apa masalah kereta dia. Dia punya goncang gung. Peti ais pun bunyi macam gaji enjin. Bunyi peti ais. Kata ya Allah, tak, alhamdulillah, dia kata. Ada dah, semua ada dah. Dekat rumah ada, alhamdulillah, ni orang kaya. Walaupun manusia nampak dia macam miskin, tapi Nabi kata wa ja'ala ghina fi qalbi. Allah telah masukkan kekayaan dalam hati dia. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah, sehingga dunia sujud di bawah tapak kaki dia. Kerana dia tak perlukan apa-apa lagi, dia orang paling kaya dalam dunia. Tuan-tuan, Allah sebut apa tadi? Yang kedua, kerana istighfar Allah tambahkan kekayaan. Wa yumditkum bi amwal wa banin. Yang ketiga, Allah tambah anak. Tuan, macam-macam jalan. Ada orang yang menikah 18 tahun tak dapat anak, ada 30 tahun tak dapat anak. Macam mana nak buat? Macam mana? Allah dah bagi jalan. Jalan dia istighfar. Dengan istighfar Allah tambah anak. Tak apalah kalau pergi Uhud, dah pergi kat Uhud, pasar Uhud. Perempuan ingat tak pasar Uhud? Kalau yang dah pernah pergi umrah, tak pernah pergi umrah, lepas ni pergi pasar Uhud. Ada satu buah, pasar Madinah pun ada buah tu, dekat belakang Masjid Nabawi. Apa nama buah tu? Buah zuriat. Masya Allah, macam pernah try tu. Buah zuriat tu saya dulu tak tahu. Masa saya dekat Uhud, saya first time sampai Uhud, first time bawa jemaah. Masa tu lepas Aisyah, jadi pasar pun dah tutup. Jadi saya pun kata, masa tu saya dengar arwah ayah saya. Arwah ayah saya sakit masa tu. Dia pun jalan slow sikit. Kami duduk paling belakang sekali. Saya teman arwah ayah saya nak naik bas. Tiba-tiba ada makcik turun. Ustaz, pasar mana Ustaz? Pasar. Saya kata, makcik cari pasar malam-malam ni, tutup. Dalam pasar kat depan tu tadi ada benda penting makcik, ada benda penting makcik nak beli ni. Saya pun angkat hantar yang saya nak bas. Kata, balik naik dulu, saya nak pergi teman makcik cari pasar. Kat pasar. Pipi pasar ada lagi
makcik Arab ni yang pakai purdah semua, dia tengah packing nak tutup. Ustaz tanya dia buah zuriat. Saya pun, buah zuriat? Dia kata, buah apa pula zuriat ni? Saya tak tahu. Saya pun tanya, dia pun tunjuk ada satu buah tu. Uish, dia kata, oh ni buah apa ni, tak ada tengok. Lepas tu makcik tadi pun ambil bola plastik. Saya tengok makcik tu bola plastik, saya pun ambil bola plastik juga. Kita tak tahu. Kita ingat buah zuriat nampak macam buah jering. Ini boleh makan sedap ni. Tak ada kat Malaysia buah zuriat ni. Abu. Saya kata, makcik, Masya Allah. Makcik, apa khasiat buah ni makcik? Anak makcik nikah lama dah sampai lah tak dapat cucu ni. Oh ya kah? Saya pun tuang balik. Saya rasa macam baru menikah, macam ramai dah anak. Oh, kita ikhtiar nak dapat anak. Kita ikhtiar dengan macam-macam jalan. Rupanya Allah bagi kunci dia dalam Quran. Apa dia? Istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin. Yang keempat Allah sebut, wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang keempat Allah bagi kebun-kebun dan sungai yang mengalir kat dalam dia. Ketenangan, kebahagiaan, keluarnya daripada jalan kegelisahan. Tak dapat dengan duit. Tak ada siapa boleh beli tenang dalam dunia ni. Tak ada harta boleh digadaikan untuk dapat tenang. Tak ada. Kerana ketenangan ni milik Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Berapa ramai orang yang dah ada semua tapi tak ada bahagia. Berapa ramai orang yang nampak macam tak ada apa tapi dia lah orang yang paling bahagia dalam dunia. Nabi SAW umur 60 tahun. Nabi SAW Allah bagi anak yang ketujuh. Anak Nabi ada berapa orang? 7. 6 orang daripada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, seorang daripada Sayyidatuna Maryah Al-Kibtiyah, isteri Nabi, seorang berbangsa Kibti. Kibti ni orang Mesir. Jadi orang Mesir ni bukan orang Arab. Orang Mesir ni orang Kibti. Tapi kalau tuan-tuan jumpa orang Mesir, dia akan kata nahnu minal Arab. Kami orang Arab. Tak. Antum minal Kibti. Kalian orang Kibti, bukan orang Arab. Orang Kibti ni keturunan Fir'aun lah. Kibti. Mereka bukan orang Arab. Bahasa mereka Amiyah. Bahasa Arab Amiyah. Yang kalau kita duduk dengar lain sebutan. Makhraj dia, perkataan dia. Daripada Sayyidatuna Maryah Al-Qibtiyah Allah bagi anak ketujuh untuk Nabi SAW. Nabi gembira sangat. Nabi bawa anak ni keluar jumpa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nabi namakan anak ni sempena daripada nama Tok Nyang Nabi SAW. Telah dinamakan anak ni dengan nama Ibrahim bin Muhammad SAW radhiyallahu anhu. Nabi seronok dan sahabat tumpang seronok. Sebahagian mereka kata barangkali ini akan jadi penyambung dakwah Nabi. Ini akan jadi penyambung zuriat silsilah keturunan Nabi. Mereka seronok sangat dengan kelahiran Sayyidina Ibrahim. Setahun 6 bulan berlalu, lebih kurang 18 bulan lepas tu, Nabi keluar dalam keadaan menangis. Wajah Nabi dalam keadaan begitu sedih. Satu orang sahabat tegur, "Ya Rasulullah, kamu menangis. Ya Rasulullah, kamu menangis." Kenapa Nabi menangis? Sayyidina Ibrahim baru meninggal dunia. Allah uji Nabi. Anak lelaki lahir, umur Nabi dah 60, dan Allah Ta'ala ambil anak tadi. Ketika tu Nabi menangis. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in turut sedih. Tapi Nabi ajar kita satu cara. Ini disiplin, ini adab dalam sabar. Apa tanda sabar? Ni tanda dia. Nabi kata, "Inna aynun tadma' wa qalbi yahzan wa la naqulu illa ma yardi rabbina." Ini tanda sabar. Nabi kata mata ni boleh menangis, hati ni boleh sedih, tapi mulut ni sekali-kali tidak akan mengeluarkan perkataan melainkan yang meredakan Tuhan. Ini orang sabar, dan ini tanda sabar. Orang yang sabar, dia tak keluar perkataan yang tak elok pada mulut dia. Lepas maki hamun caci orang, lepas tu kata "Sip, baik aku sabar." Kalau tidak tangan naik dah. Bila keluar perkataan tak elok, maka dia dah bukan orang yang sabar lagi dah. Orang yang sabar ialah orang yang dalam keadaan dia telan marah dia. Dia marah.
Dia rasa hak dia tak disempurnakan. Dia rasa perkara yang patut diberikan kepada dia tak diberikan. Dalam keadaan tu dia angkat tangan, kata, Ya Allah, aku redha dengan kau. Ya Allah, asal kau tak marah pada aku. Ya Allah, tolonglah terima keadaan hati yang aku sandarkan terus pada engkau. Ni sabar. Itu tanda keimanan satu orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Dia berikhtiar untuk mengikut sempurna cara Nabi. Saya sebut tadi, iman tu ada berjaya dah. Orang yang ada iman dia dah berjaya dah. Sebab Nabi sebut dalam Quran, semua yang mengucapkan la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa saja ucap la ilaha illallah masuk syurga. Tuan-tuan, sahabat ni tak puas hati. Sahabat tanya, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, semua. Satu orang sahabat Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari kata, Ya Rasulullah, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Nabi kata, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Abu Zar tak puas hati. Kok Nabi salah dengar, dia ulang sekali lagi, Ya Rasulullah, walaupun mencuri, walaupun berzina. Nabi kata, walaupun mencuri, walaupun berzina. Dia tak puas hati. Kali ketiga dia kata, Ya Rasulullah, walaupun mencuri, walaupun berzina. Nabi jawab, walaupun mencuri, walaupun berzina, walaupun Abu Zar tak suka. Abu Zar tak puas hati, takkan masuk syurga. Orang tu mencuri, orang tu berzina. Nabi kata, semua ucap la ilaha illallah masuk syurga. Kata ulama daripada hadis ni, makna perkataan Nabi tu bukan kata dia terlepas pada dosa dah. Dia akan dibalas dosa tu, dia akan dicelup dalam neraka kerana dosa tu. Tetapi akhir kerana benih iman tu, Allah akan masukkan dia dalam syurga. Ni makna dia. Abu Zar satu orang yang saleh. Abu Zar satu orang yang sangat mengikuti Nabi. Abu Zar Al-Ghifari satu orang perompak dulu kabilah dia. Tapi bila masuk Islam, dia cuba berubah. Tuan-tuan, jangan salahkan kawan-kawan yang baru hijrah tapi mulut dia minta maaf macam longkang. Kan ada orang macam tu, dulu teruk, dulu dah minta maaf jahat lah. Tapi tiba-tiba dia mula hijrah, mula main masjid, tapi mulut dia masih macam tu juga. Baju dah pakai jubah dah, serban ikat ekor dua, punya warak nampak, Masya Allah, Maulana kita panggil dia. Padahal dia baru hijrah, baca Quran pun masih lagi berusaha merangkak lagi. Dalam keadaan perjalanan hijrah, mulut dia masih dalam keadaan tak dapat dijaga. Jangan heran, kerana pepatah Arab ada sebut, gunung berubah itu lebih mudah pada satu orang manusia berubah. Gunung berubah tu lagi mudah daripada manusia berubah. Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari satu orang yang dulunya kabilah dia kabilah perompak, masuk saja Islam, hati dia mula datang kepada kecintaan Allah dan Rasul. Tapi dia tetap Abu Zar, dia tetap Sayyidina Abu Zar. Pernah satu hari dia nampak Sayyidina Bilal, dia nak bergurau dengan Sayyidina Bilal. Dia kata, Ya banatas sauda. Tuan-tuan, dia kata apa kat Bilal? Ya banatas sauda, wahai anak perempuan hitam. Kita ni orang panggil kita hitam pun kita rasa nak penumbuk muka dia, walaupun kita hitam. Kita hitam, orang panggil, weh hitam, aku bubuh lagi hang ni cari pasal lah. Kita tak suka. Dan Nabi larang, Nabi tak bagi panggil orang dengan gelaran yang dia tak suka. Tapi ada orang daripada kecil orang panggil dia black, sampai besar dah biasa, satu kampung panggil dia black, dia pun tak kisah. Sebenarnya tak okey, tak baik walaupun dia tak suka. Sebab ini jauh daripada sunnah Nabi SAW. Kalau dah biasa terpanggil Ustaz, tukar. Janganlah panggil dia dengan panggilan yang tak sepatutnya. Kerana di akhirat nanti Allah akan panggil dengan panggilan yang terbaik yang Allah yang mana diberi kat atas kita atas dunia bila kita nak masuk syurga. Kita semua nak masuk syurga. Tuan-tuan, Bilal hamba dulunya. Hati Bilal lapang luas. Bila Abu Zar radhiyallahu anhu bergurau, Ya banatas sauda, wahai anak perempuan hitam, Bilal relax. Bilal tak terasa.
Tuan-tuan, kalau zaman sekarang ni viral tak viral? Viral lo, mak kau hijau, ingat lagi tak? Kita sampai tak boleh nak hadam video tuan-tuan. Budak diorang duk klaim mak kau hijau, mak kau hijau, mak kau hijau. Kita apa masalah dengan mak hijau? Tuan-tuan bayangkan, mak kau hijau pun jadi isu. Dulu Abu Zar radhiyallahu anhu panggil Bilal, wahai anak perempuan hitam. Bilal relax. Malangnya bersama Sayyidina Bilal ketika tu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suka. Kata Sayyidina Abu Zar, aku tengok merah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau tengok muka guru kita merah berubah, kita jadi tak sedap. Ini muka Rasulullah, Khatimul Anbiya, Khairil Anam, penutup pada Nabi, makhluk terbaik. Abu Zar rasa bersalah kan. Nabi kata, wahai Abu Zar, kata aku cuba bagi salam kat Nabi dan aku tak tahu Nabi jawab ke tak salam aku. Dan Nabi kata, wahai Abu Zar, aku berusaha mengeluarkan nilai jahiliah ni daripada orang Quraisy, ada lagi kat kamu. Abu Zar kejar Sayyidina Bilal. Tuan-tuan, apa dia buat? Dia menerap depan Sayyidina Bilal. Dia menerap depan Sayyidina Bilal. Dia kata, ya Bilal, pijak aku, Bilal, pijak aku. Dia rasa bersalah sangat dengan Bilal, dan dia rasa dia telah gurih hati Nabi SAW. Bilal tengok, Bilal buat tak tahu dia jalan, tinggalkan Abu Zar. Abu Zar buat tak puas hati, bangun lagi, dia berlari depan Bilal radhiyallahu anhu, dia menerap depan Bilal lagi. Ikhlas. Ini tanda sungguh-sungguh. Dia bukan saja minta maaf dia tu, dah. Ini sungguh-sungguh minta maaf. Menerap depan Sayyidina Abu Zar, kata, ya Bilal, pijak aku Bilal, pijak aku. Abu Zar, Bilal tengok, Sayyidina Bilal pun jalan tinggal. Tuan-tuan, sungguh-sungguh dia kali ketiga dia menerap depan Sayyidina Abu Zar, Sayyidina Bilal dalam keadaan menangis. Sungguh-sungguh dia kata, Bilal, tolong pijak aku, Bilal, tolong pijak aku. Kerana terlampau bersalah. Sayyidina Bilal tengok Abu Zar menangis, sebab hati dia. Dia terus pegang dua-dua bahu Abu Zar, diangkat Abu Zar, dipeluk Abu Zar, dibisik kat telinga Abu Zar, wahai Abu Zar, aku maafkan kamu, wahai Abu Zar, aku maafkan kamu. Tuan-tuan, ini orang Islam, ini orang beriman. Daripada akhlak dia saja kita nampak bagaimana keadaan pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditanya, orang bukan Islam dia tak tengok solat kita, tetapi akhlak ni ialah hadir kesan daripada salat. Kita buka daripada surah Al-Mu'minun ayat pertama, apa yang Allah sebut? Allah dah endorse satu endorsement, satu mohor, satu cop. Qad aflahal mu'minun. Berjaya dah orang beriman. Ayat pertama Allah kata berjaya dah orang beriman. Orang beriman jaya dah. Tapi buat tenang, Allah letak ciri dia. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, salat dia khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tuan-tuan, khusyuk ni macam mana? Khusyuk ni hadir daripada ketiga-tiga jalan, daripada fi'li, qawli, qalbi. Tiga-tiga jalan ini bawa pada khusyuk. Dan khusyuk bukan datang hanya ketika takbiratul ula, Allahu Akbar. Khusyuk bukan mula pada situ. Khusyuk mula daripada pengabdian kita mencari rezeki. Bila rezeki kita betul, bila rezeki kita dalam keadaan halal, bila rezeki kita dalam keadaan taqwa, kita hadirkan kepada keluarga dan diri kita, situ permulaan Allah dah tuning khusyuk akan datang pada kehidupan kita. Khusyuk mula daripada rezeki. Kenapa aliran darah kita yang mengalir dan membentuk daging kita daripada sumber yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah tuan-tuan bawa satu jemaah orang Bangladesh. Kami nak pergi Hulu Langat masa tu. Saya naik kereta Kelisa. Kereta Kelisa saya dulu, itulah kereta yang saya lenjan pergi kuliah sana sini. Kereta Kelisa, nama kereta tu Kelisa, tapi kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan confuse. Ini Kelisa ke Lamborghini? Dia punya apa nama, skirting dah rapat ke bawah, sport rim tukar 15,
putih semua, stripe hitam daripada depan ke belakang. Sampai lah dah, tapi lah ni saya dah tak tahu macam dulu. Dulu kan virus. Orang muda biasa lah. Beli kereta Kelisa berangan Lamborghini. Kelisa tu ditukar jadi Lamborghini. Tekan switch lampu warna biru kat bawah, suluh lantai. Tak ada punca. Suluh lantai. Masa tu terpengaruh dengan cerita Tokyo Drift. Kereta Kelisa suluh lantai, neon warna biru kan. Kereta tu kan, Masya Allah, jasa cukup besar. Saya lenjang atau pergi kuliah sampai meletup enjin. Tukar enjin baru. Tak larat pergi kuliah dah tu, tukar kereta. Kereta tu pernah ada jemaah Bangladesh. Kami nak pergi Hulu Langat. Yang saya tengok ada 8 orang. Macam mana 8 orang ni? Seorang tu kata, tak apa, saya motor juga boleh bawa. Dia kata, okey, tak apalah, seorang naik motor, dia tak berani bawa bonceng, lesen pun tak ada. Tuan-tuan, lain kali keputusan dia semua naik kereta. Tuan-tuan boleh imagine nak termasuk saya 8 orang. 8 orang kan, bukan Velfire tu, Kelisa. Kalau naik Starrett boleh cerita, naik Kelisa. Saya kata kalau nampak roadblock sekejap lagi, kena tahan polis, buat keluar duit seorang sikit. Kita pakai bayar ramai-ramai. Masa tu kami naik, tuan-tuan, memang dah lah kereta dah load habis lah. Naik pula 8 orang. Terus nak pergi Hulu Langat lah. Lalu depan Petronas UPM, saya perasan member yang naik motor tu hilang. Saya kata sudah, dia hilang pula. Saya U-turn balik, saya patah balik ikut BHP Seri Kembangan tu. Saya tengok dia duduk tengah pegang motor dia, dia tengah start motor dia tak hidup-hidup. Saya turun, saya kata, "Bhai, ni kenapa ni?" Dia kata, "Saya pun tak tahu. Tadi ni motor mau habis minyak. Saya isi ni minyak sudah masuk dalam, tapi sekarang ni motor tak mau hidup." Saya kata, "Apa saya apa pula? Saya pun try start, memang tak boleh hidup lah." Saya pun masa tu saya heran lah, sebab dia punya motor tu sebelah diesel. Saya kata, "Apa minyak isi dalam?" Dia kata, "Ini hitam punya minyak." Astagfirullah. Tuan-tuan, dia ingat lori apa motor tu. Dia bubuh minyak diesel dekat motor. Saya kata, ini macam sampai kiamat pun tak hidup. Start memang tak hidup. Minyak diesel masuk dalam motor, mana nak jalan motor tu? Tuan-tuan, kalau minyak diesel masuk dalam motor, tak berjalan motor, agak-agak kalau benda haram masuk dalam badan, macam mana darah kita mengalir? Agak-agak Allah nak terima, jalan ada doa. Macam mana dapat khusyuk dalam salat kalau darah yang masuk dalam badan kita syubhah daging dia? Allah, kadang-kadang bak rezeki ni khusyuk mula pada rezeki. Orang yang bertakwa bukan kata benda yang haram dia tinggal, yang syubhah pun dia elak. Bukan kata yang wajib disempurnakan, yang sunat pun diwajibkan diri dia untuk buat. Ini orang yang bertakwa, tuan-tuan. Sebab tu rezeki ni kita kena ikhtiar betul-betul. Kalau boleh dapatkan orang yang buat, orang yang semua orang Islam. Ayam, saya minta maaf tak, ayam hati-hati nak makan. Walaupun dekat Giant, walaupun dekat Tesco, kalau mampu kita jaga diri kita daripada benda-benda yang kita syok dan kita tak tahu, tak pasti halal kot tu habis, tinggal kot tu tinggal. Tempat ni panjang. Itu yang pertama daripada rezeki. Dan kemudian daripada taharah, suci hadas kita. Daripada situ kadang-kadang saya minta maaf tak, ada orang Islam ramai lagi, saya berhenti RNR, kencing diri. Tolong jangan kencing diri. Anak tengok kencing diri, anak kencing berlari. Tengok anak kencing berlari, sambil lari kencing cucu. Bapak kencing berdiri, bapak cucu tak ke kencing melompat-lompat sampai lompat kencing. Tuan-tuan, jaga bab bersuci ni, jaga bab taharah ni, jaga sungguh-sungguh, kerana akan bagi kesan dalam khusyuk. Kemudian wuduk. Kadang-kadang kita wuduk, ada orang kita pun confused kan. Dia selesai wuduk, kita tengok, hang wuduk kan mandi wajib. Lencun baju, lencun. Nabi SAW beritahu jangan membazir walaupun pada air mengalir. Kita pun heran, macam mana air mengalir kita nak membazir? Air tu mengalir. Nak beritahu, kata Nabi, ajar kita minimumkan air dalam wuduk. Mazhab Syafi'i, wuduk air mengalir. Air mengalir, dah sah dah, bukan lencun. Kemudian barulah masuk dalam bab
solat dia. Mengetahui makna dalam bacaan, bukan benda yang nombor dua. Tak apalah, tak faham, tak apa. Tuan-tuan, kalau tak faham sampai hari ni, kita ikhtiar sampai kita faham. Apa yang kita baca dalam takbir kita, apa yang kita baca dalam doa iftitah kita, apa kita baca dalam surah kita, apa yang kita baca dalam sujud, rukuk, i'tidal kita, apa yang kita baca dalam tahiyat kita. Kalau mampu, kita ikhtiar untuk faham. Ini jalan khusyuk. Ini daripada zahiriyah dan hakikat. Makna orang yang khusyuk dalam solat apa dia? Dia bawa ketaatan dalam solat, dia keluar solat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk bukan hanya dia dalam solat, selesai solat pengabdian daripada Allah, dia cuma hamba dalam solat, luar solat dia bukan hamba lagi. Ada orang yang dalam solat jadi hamba Allah, luar solat dia jadi hamba dunia. Bagi salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, hilang Allah kata. Dia terus buat benda yang ikut suka, yang dia rasa dia nak buat. Tuan-tuan, khusyuk yang kita hadir dalam solat, keluar solat. Apa yang kita buat dalam solat? Dalam solat kan kita banyak bertakbir besarkan Allah, banyak besarkan Allah luar solat. Dalam solat apa kita buat? Kita banyak baca Quran, kita baca surah, lepas Fatihah kita baca surah, banyak kan baca Quran luar solat. Dalam solat kita tundukkan pandangan. Tuan-tuan, kita tak lilau mata kita dalam solat. Kita tak tengok sana, tak tengok sini. Cuma kadang-kadang lah, kalau imam lintas ke depan, dia tengok solat sunat, dia tengok imam. Imam pun, tengok aku lah. Dia pun tengok bawah ni. Biasa nak baca tuan-tuan. Biasa lah. Saya pun biasa. Tuan-tuan, kita tak melilau mata kita dalam solat. Jadi jaga ketika dalam solat, jaga mata. Luar solat, jaga mata. Allah sebut apa yang kedua? Yang pertama tadi, alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beriman yang dah berjaya ni, dia jaga diri dia daripada mengeluarkan perkataan sia-sia. Tuan-tuan, ada siapa-siapa nak cakap sia-sia masa sembahyang? Tengah sembahyang cakap sia-sia ada? Tak ada. Kita ikhtiar dalam solat, kita tak ada cakap benda sia-sia. Luar solat tak cakap benda sia-sia. Ini tanda orang yang dah menang, orang yang dah berjaya di kalangan beriman. Dia jaga diri dia daripada perkataan sia-sia. Nabi SAW ialah manusia yang menukarkan sahabat daripada perkataan dunia pada perkataan akhirat. Sahabat tercerita pasal dunia, Nabi akan twist dengan perkara akhirat. Ini Nabi tengok Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tengah tanam pokok. Tanam pokok ni benda yang baik ke tak baik? Benda baik kan? Tak ada siapa cakap benda tak baik. Kita tanam pokok, kita akan dapat hasil daripada tanaman tadi. Tapi Nabi tengok Sayyidina Abu Hurairah tanam pokok, Nabi berhenti, Nabi tegur, "Wahai Abu Hurairah, inginkah aku khabarkan kepada kamu satu perkara yang lebih baik daripada tanam pokok ni?" Terkejut Sayyidina Abu Hurairah, pusing pada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah benda yang lebih baik daripada tanam pokok?" "Wahai Abu Hurairah, ucaplah kamu mana-mana daripada subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, maka Allah akan tumbuhkan kepada kamu satu pohon di dalam syurga." Nabi pusing daripada kerisauan dunia sahabat kepada kerisauan akhirat. Mereka orang yang tak ada masa nak cakap benda sia-sia. Agak-agak tuan-tuan, kalau kita atas dunia ni, kalau kita dalam hidup ni, kita tak cakap benda sia-sia, agak clear. Kenapa gaduh adik-beradik? Mulut, perkataan, kadang-kadang bergurau tak kena tempat. Bergurau tak kena tempat, kelahi. Dan kita pun sama kan, ahli karya masjid sendiri. Minta maaf, saya minta maaf. Kita main sembahyang subuh, biasa kan. Ada kawan kita yang biasa pun sembahyang subuh dengan kita, tiba-tiba hari tu kita tak nampak dia sembahyang subuh. Kita pun macam mana tak main subuh. Tiba-tiba kita pergi pun makan warung. Biasa kita lepas sembahyang subuh, kita lepak minum kopi kat warung. Tiba-tiba nampak dia main. Lah, ada ingat dah mati. Dia punya ayat dia, Masya Allah. Itu tuan-tuan, kawan pun confuse, ni bergurau ke cari pasal. Kita kadang-kadang nak bergurau, tapi mulut dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi SAW cukup jaga. Nabi bergurau dengan sahabat. Tapi macam mana gurauan Nabi dengan sahabat? Gurauan Nabi dengan sahabat meningkat iman. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah pernah datang satu orang sahabat bernama Sayyidina Zahir. Sayyidina Zahir ni bukan orang kaya. Dia ni peniaga. Tapi dia berniaga bukannya besar macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abdurrahman Auf.
Dia berniaga, cuma dia hamparkan kain dekat pasar Madinah, letak barang-barang dia jual. Selalu kalau dia jumpa Nabi, dia akan bagi hadiah. Ini orang kaya, walaupun dia tak ada. Bukan dia tunggu kaya baru sedekah, tapi dia kaya, dia sedekah sampai dia kaya. Dia sedekah. Ajib sedekah, kaya. Kerana janji Allah bagi satu, Allah ganti 10. Tuan-tuan, pernah satu hari dia bagi hadiah kat Nabi SAW. Nabi pun balas hadiah dia dengan hadiah juga. Ketika mana dia nak balik, rumah dia jauh di pinggir Madinah. Nabi tahan. Nabi kata, wahai Zahir, tunggu. Sayyidina Zahir pun pusing pada Nabi. Nabi kata, wahai Zahir, kamu, kampung kami bandar kamu. Nabi SAW nak dekat kan Zahir dengan Nabi. Seronok Sayyidina Zahir. Satu hari tengah dia berniaga kat pasar, Nabi datang kat belakang dan Nabi tutup mata dia. Nabi peluk dia kuat-kuat. Biasa dah buat kat kawan macam tu. Cuba tengok. Silap kena tom yam gung kali kan, lebam balik Nabi biru. Kawan tak biasa. Bukan gurauan kita orang Melayu gitu. Nabi buat. Nabi peluk kawan tu, Sayyidina Zahir pada belakang. Nabi peluk pada belakang. Sayyidina Zahir tak tahu yang peluk tu Nabi. Dia menggelupu nak lepaskan diri dan dia pusing belakang. Tengok yang peluk tu Nabi. Berhenti dia daripada menggelupu. Terus dia sandarkan belakang dia kat dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dia rapatkan belakang dia menyentuh dada Nabi yang mulia. Beruntung Sayyidina Zahir dapat lekatkan belakang dia ke dada manusia yang paling bahagia dalam dunia. Yang mana Sayyidina Musa AS doa ketika nak jumpa Fir'aun, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahai Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, permudahkanlah untukku urusanku. Tapi Nabi Muhammad tak minta doa tu. Allah turunkan ayat Al-Quran, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan untukmu dadamu wahai Muhammad? Walaupun Nabi tak minta, Allah lapangkan dada Nabi. Dada itulah jadi asbab hari ni kita semua kenal Allah. Kita semua dapat duduk dalam majlis ni kerana dada tu yang setiap malam kata Sayyidatuna Aisyah, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidur menggelegak bunyi seperti air dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dada manusia yang telah berjuang dan berkorban untuk kita semua. Sayyidina Zahir tuan-tuan dapat peluang tu, dia sandar rapat belakang dia dekat dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tengok Sayyidina Zahir buat macam tu, tuan-tuan, Nabi SAW tak kata astagfirullah apa. Kita kan banyak DVD, kaki DVD ya. Tengok DVD terpengaruh macam-macam LGBT lah apa benda kan. Dan kita pun jadi macam tu. Orang Islam dulu rapat, orang Islam dulu. Tambah kita pula ni SOP pula ni, penjarakan fizikal pula. Dan tak boleh, semua tak boleh, itu tak boleh. Nabi SAW tuan-tuan, bila tengok Sayyidina Zahir rapatkan dan belakang dekat dada Nabi, terus Nabi kuatkan suara. Nabi lah orang yang paling lunak sekali. Nabi tak pernah tinggikan suara Nabi pada siapa-siapa. Tapi hari itu Nabi bergurau dengan Sayyidina Jabir dan Sayyidina Zahir. Nabi kata, wahai penduduk pasar Madinah, siapa yang nak beli hamba? Aku nak jual hamba ni. Nabi bergurau dengan Sayyidina Zahir. Tuan-tuan, cuba buat lah. Tuan-tuan, cari gaduh dengan kawan. Nabi SAW yang bergurau. Sayyidina Zahir kata, ya Rasulullah, kalau Tuan jual saya, siapa nak beli saya? Saya bukan siapa-siapa pun, saya cuma orang miskin. Nabi dengar, Nabi kata, wallahi la, tidak wahai Zahir, anta indallah ghalin, kamu di sisi Allah mahal wahai Zahir. Kamu di sisi Allah mahal wahai Zahir. Tuan-tuan, gurauan Nabi meningkatkan iman sahabat. Gurauan kita bergaduh adik-beradik. Sebab tu kita kena cek balik apa sunnah yang kita tinggalkan sehingga berpecah belah umat ni. Lapang dada dalam kehidupan ni menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jadi orang yang terbaik. Nabi diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan buka dalam surah Al-Qalam, Allah sebut apa? Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ketika mereka kata Nabi gila, Allah kata dengan nikmat kami wahai Muhammad engkau tak gila. Inna laka la ajran ghaira mamnun.
untuk engkau pasti kami akan bagi pahala, wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Allah akan ganti balasan yang terbaik. Innaka, Allah kata sesungguhnya kamu, innaka la'ala khuluqil azim, memiliki akhlak yang paling agung. Allah puji Nabi dengan akhlak yang teragung. Nak tahu kita berjaya atau tak berjaya sebagai orang beriman, tengok akhlak kita macam mana. Orang bukan Islam dia tak tengok solat kita. Orang bukan Islam dia tak peduli tahajud kita berapa rakaat tengah-tengah malam. Tapi orang bukan Islam tengok macam mana akhlak kita dengan mereka, macam mana keadaan hubungan kita dengan mereka. Tuan-tuan, Allah Tuhan mereka, Rasulullah SAW juga Nabi mereka. Salah siapa mereka hari ini tak kenal agama. Bukan hanya salah mereka, tapi kita semua kena buat sesuatu. Kalau sampai hari ini kita belum berkerut dahi tengok orang bukan Islam, kalau sampai hari ini kita membenci mereka, kita masih belum lagi ikut langkah kaki Nabi SAW. Nabi tengok orang Yahudi mati depan Nabi, Nabi menangis. Sahabat tegur, kata, ya Rasulullah, yang mati tu Yahudi. Nabi kata, dia Yahudi tapi dia umat aku, dia umat aku. Nabi nak tak ada siapa pun daripada umat ni melangkah masuklah api neraka. Kerana itulah Nabi diutuskan untuk selamatkan umat ni. Ada orang yang kata dia Islam, dia pakai bom dekat badan dia, dia pergi tengah-tengah shopping kompleks, bukan Islam, dia letupkan badan dia atas nama jihad. Dia telah menyebabkan salah faham manusia pada agama ni, sehingga seluruh dunia telah kenal Islam dengan satu wajah yang cukup mengerikan. Hari ni siapa nak ubah wajah tu? Siapa nak betulkan balik coretan tu? Saya dan tuan-tuan semua. Kita duduk dalam majlis-majlis ilmu, kita nak hadirkan hati kita dekat dengan Allah. Dalam jalan yang sama, kita nak pegang hati-hati orang yang belum kenal Allah untuk datang dan kenal pada Allah. Hadirkan akhlak pada orang bukan Islam. Akhlak inilah yang telah mencuit hati para sahabat. Mereka telah datang pada perintah Allah kerana akhlak Nabi SAW. Tuan-tuan, saya nak tutup dengan satu kisah, yang mana kisah ni saya susun, tuan-tuan. Saya baru, ni kitab pertama saya lah, alhamdulillah, baru rilis hari Senin hari tu. Hari Senin hari tu baru keluar. Saya susun kisah para sahabat, tapi sikit lain. Saya himpunkan ahli keluarga dia. Bab pertama, Sayyidatuna Hindun, Islam yang Sayyidatuna Hindun dan seluruh ahli keluarga dia. Suami dia, cerita tentang adik dia Abu Huzaifah, cerita tentang Adas, pembantu ayah dia. Mereka Islam dan mereka hidup dalam keluarga, dan mereka saling memperkuatkan antara satu sama lain. Dulunya mereka aduwallah, mereka memusuhi Allah, tetapi dengan iman mereka telah menjadi da'i ilallah. Mereka telah menjadi pendakwah yang ajak manusia pada Allah. Saya cuma nak baca satu kisah. Saya takkan baca semua sebab kita tak ada masa. Saya cuma nak baca satu bab yang terakhir yang saya himpun daripada kitab ni. Satu orang wanita, saya letak perempuan dulu, saya letak wanita dulu, sebab wanita ni kalau dia dalam rumah tu dia enjin. Orang lelaki banyak kat luar. Orang lelaki ni keluar pagi, balik petang, dapat gaji, bayar hutang. Ni orang lelaki ni aja. Minta maaf, itu pepatah mak saya buat. Mak saya memang kreatif lambat pepatah. Saya memang macam tu. Orang lelaki dia tak ada. Kadang-kadang dia keluar malam, dia keluar matahari belum keluar, dia balik matahari dah tenggelam. Dia keluar anak tengah tidur tak bangun lagi, dia balik anak dah tidur balik dah. Ni orang lelaki. Sebab tu hakikatnya bentuk agama lah rumah daripada wanita. Betul tuning fikir risau wanita akan betul jalan rumah tangga tu. Cetusan dia daripada orang lelaki kerana pimpinan dia orang lelaki. Allah sebut dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Tuan-tuan buka Quran lepas ni sampai pada kalimah ya ayyuhalladzina amanu, pause, cari kalau ada tak ada terjemahan, cari terjemahan dia. Tuan-tuan tengok apa makna. Sebab apa? Bila Allah panggil wahai orang beriman, makna dia benda penting Allah nak bagi tahu lepas tu. Qu anfusakum, jaga diri kamu. Allah kata jaga diri dulu. Jaga solat, jaga perkataan, jaga sunnah, jaga agama, jaga diri kamu dulu. Qu anfusakum wa ahlikum nara, dan
jaga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jaga mereka daripada api neraka. Kita semua kena ambil tanggungjawab. Yang pertama, jaga kita, jaga ahli keluarga kita. Dan jaga kita tu bukan Perdana Menteri punya slogan. Dan jaga kita tu Allah Ta'ala suruh. Aku anfusakum, jaga kita. Kita jaga kita tu diinterpret kot mungkin lah kot. Ambil tuan-tuan, ku anfusakum, jaga dari kamu, wa ahlikum nara, dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Yaquduhan nas wal hijarah, kerana bahan bakar dia dalam neraka ni dua bahan bakar dia, manusia, batu. Yaquduhan nas wal hijarah, dan malaikat yang jaga Allah sebut dalam neraka sifat dia dua, ghilazun shidad, kerah kasar, la ya'suna Allah ma amarahum, mereka kasar, mereka kerah bukan sebab mereka sengaja ataupun mereka ingkar perintah Allah, tapi mereka ialah malaikat yang mentaati perintah Allah. Mereka tak pernah ingkar pada perintah Allah. Ini sifat zabaniyah, malaikat yang jaga neraka. Allah suruh kita bagi peringatan pada ahli keluarga kita. Dayus, saya minta maaf, Nabi sebut dayus bukannya pukul orang lelaki, pukul orang perempuan. Hanya itu dayus, dia terajang bini. Bukan itu dayus saja. Nabi ditanya oleh sahabat tentang dayus. Nabi kata, man dayus? Siapa dia dayus? Alladhi la yaghar ala ahlik. Orang yang mana dia tak ambil peduli tentang ahli keluarga dia. Isteri dia keluar, anak perempuan dia keluar pakai ketat, tak tutup aurat, dia tak ada rasa cemburu. Ni orang ni dayus. Anak dia keluar rumah dalam keadaan dipegang oleh orang lain. Anak lelaki kita pegang anak perempuan orang. Hak ni kita biar dan kita kata tak apalah. Tuan-tuan, saya terkejut dengan ada satu artikel dibaca, ditulis kat Facebook. Sebenarnya benda-benda tu tak elok nak baca, tapi hari tu lalu terbaca juga. Dia ditanya oleh anak dia, mak, kalau saya pegang orang lelaki tak apa? Mak dia kata tak apalah kalau hampa niat nak nikah. Mak dia kata tak apa kalau hampa niat nak nikah. Tuan-tuan bayangkan betapa jahilnya jawapan tu. Kalau niat nak nikah tak apalah, pegang. Tuan-tuan, ini level keadaan umat ni. Kalau bukan kita, tuan-tuan, orang yang duduk kuliah, duduk masjid ni, nak pegang tangan-tangan mereka yang tak tahu ni, siapa lagi nak pegang? Siapa lagi nak tegur kalau bukan kita? Amal ma'ruf satu perkara, nahi mungkar satu perkara. Bukan senang nak tegur benda salah depan kita. Nak ajak buat baik senang, nak tegur benda salah cukup susah. Tuan-tuan, dan saya susun, dan saya cuma nak kongsi satu saja nama sahabiah ni, wanita. Saya letak setiap bab permulaan dia wanita, kecuali satu bab ni, Sayyidina Suhail bin Amr, kerana kisah dia unik. Tuan-tuan boleh tengoklah, dapat kitab dekat belakang nanti. Ini cetakan pertama saya. Kalau ada kesilapan pun tuan-tuan jumpa, saya minta maaf. Boleh hubungi saya untuk betulkan saya, insya-Allah. Dan Sayyidatuna Nusibah binti Ka'ab, ataupun dia digelar sebagai Sayyidatuna Ummu Umarah. Bisa dengar tak nama ni? Sayyidatuna Ummu Umarah ni merupakan isteri kepada satu orang sahabat yang bernama Sayyidina Zaid ibni Asim. Anak mereka ada dua orang. Yang pertama Abdullah, yang kedua Habib. Dan ada anak yang seorang lagi yang bernama Tamim. Pada satu hari, Sayyidina Zaid bin Asim telah kembali ke rumah dengan satu berita bahawa dia telah bertemu dengan Sayyidina Mus'ab bin Umair. Siapa dia? Duta Nabi pertama sebelum Nabi hijrah. Nabi hantar Sayyidina Mus'ab dulu buat dakwah. Seorang penduduk Mekah yang telah menjadi utusan Rasulullah. Beliau sampai di kota Madinah dalam keadaan menyampaikan dakwah kepada Allah dan Rasul. Kata Sayyidina Zaid ketika mana bertemu dengan Sayyidatuna Nusibah, isteri dia, dia cerita, demi Allah, aku bukan sekadar kagum mendengar cerita berkenaan dengan Allah dan Rasul, tetapi aku juga bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Jika engkau mendengar cerita Mus'ab tentang Muhammad dan dakwahnya, nescaya engkau tidak akan mengingkarinya, wahai isteriku. Dia cerita apa yang didengar daripada Mus'ab bin Umair. Sayyidatuna Nusibah kata, tak kala aku mendengar berita kisah yang disampaikan oleh suamiku, lantas aku telah berkata, aku mengakui sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Kedua-dua suami isteri ini berjanji untuk berbaiat kepada Rasulullah pada musim haji. Tuan-tuan,
Bai'at Aqabah pertama, mereka datang pada Yathrib, Nabi hantar Mus'ab balik dengan mereka. Tahun depan Bai'atul Aqabah yang kedua, barulah perjanjian Mu'tamad, Nabi bergerak untuk berhijrah ke kota Madinah. Ketika musim haji telah tiba, rombongan daripada Madinah telah hadir. Di antara mereka yang sampai ialah Sayyidatuna Ummu Amarah dan suaminya Sayyidina Zaid. Saya baca ni, saya tak baca semua, saya skip. Sebab apa? Tuan-tuan boleh baca penuh lah kalau tuan-tuan dapatkan buku ni, insya-Allah. Sebab masa kita pun pendek. Sayyidatuna Ummu Amarah dan kedua-dua suaminya serta 2 orang putranya sentiasa membantu dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah peperangan Uhud berlaku. Dalam perang Uhud, Sayyidina Zaid ikut, Sayyidatuna Ummu Amarah ikut, Sayyidina Abdullah bin Zaid pun ikut, tapi Habib bin Zaid tak ikut sebab dia kecil lagi. Ketika tu Nabi SAW telah dicedera oleh musuh. Sayyidina Abdullah bin Zaid, satu orang remaja, bantu sehingga akhirnya dia telah ditikam oleh tentera Quraisy. Dan tak kala dia cabut tikaman tadi, ibu dia Sayyidatuna Ummu Amarah datang, telah koyak kain yang ada pada dia, perca, ikat luka tadi. Dia kata, wahai Abdullah, bangun. Kita kalau anak kita, tuan-tuan, tengah stres, kita suruh dia bawah, suruh rehat, relax lalu, kesian ni, buat Milo sikit, Nescafe, minum rehat. Itu study kan. Bayangkan Sayyidatuna Ummu Amarah kata apa? Wahai Abdullah, bangun, masuk dan teruskan berperang. Tuan-tuan, macam ni mak, kerana mereka siapkan anak mereka untuk menjadi benteng. Sehinggalah akhirnya dia telah berperang dalam peperangan yang seterusnya. Sehinggalah pada tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijrah, ini peperangan Uhud. Dan setelah selesai peperangan Uhud, dia pun ikut dalam peperangan yang lain, termasuklah peperangan Khandaq. Sehinggalah Nabi SAW telah mengutuskan anak dia Habib bin Zaid kepada Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab ni Nabi, orang yang mengaku Nabi. Dia Nabi palsu, Nabi hidup. Dia hantar surat, dia kata, wahai Muhammad, engkau jadi Nabi kabilah Quraisy, aku jadi Nabi untuk tanah Yamamah. Aku Nabi Bani Hanifah, engkau Nabi kabilah engkau. Nabi balas balik surat tu, Nabi kata, Musailamatul Kazzab ni, Musailamah penipu. Nabi bila hantar Sayyidina Habib bin Zaid, anak Sayyidatuna Ummu Amarah, tuan-tuan, apa yang dia buat pada Habib. Saya pendekkan cerita, kisah lengkap, tuan-tuan boleh baca. Dipotong badan Habib bin Zaid sekeping-sekeping, syahid. Sampailah badan tu balik kepada orang Madinah. Ummu Amarah nak tengok jasad tu, mereka tahan. Kita kalau tengok anak kita kena gilis trailer, aksiden, kita sanggup tengok anak ni kita besarkan, tiba-tiba aksiden naik motor, kena gilis trailer, hancur, kotak berkecai. Arwah pak saudara saya tak sanggup nak tengok, berkecai, kena gilis trailer. Arwah ayah saya beli motor baru kat dia. Semua menangis, tak meninggal satu perkara, hancur satu perkara. Tuan-tuan bayangkan, Sayyidatuna Ummu Amarah kata, aku nak tengok juga jasad Habib. Akhirnya dibawa, dibentangkan jasad Habib. Tuan-tuan mengalir air mata, menangis tak tahan, sedih. Tapi mulut dia kata apa? Ini orang yang sabar, ini orang yang dah dapat kejayaan daripada dunia ni. Mulut dia kata apa? Inna hadzal yawmil arda'atu, demi untuk melihat hari inilah aku telah susukan anak ni. Untuk tengok dia terbunuh dan syahid di jalan Allah lah aku telah besar dan susukan dia ni. Tuan-tuan bayangkan, ini hakikat kejayaan orang beriman. Sebab tu tuan-tuan, dan banyaklah kisah-kisah saya telah himpun dalam daripada dalam kitab ni, banyak kisah-kisah dan saya letakkan dalam bentuk keluarga supaya kita boleh ambil iktibar dalam kekeluargaan kita, insya-Allah, tuan-tuan. Dan ada beberapa kitab yang lain dekat luar sana, sahabat saya bawa, ada kitab Safinatun Nikah, hadis-hadis tentang kekeluargaan juga, rumah tangga Rasulullah. Kemudian ada buku doa kecil, saya dah bawa buku doa, amalan-amalan daripada hadis Nabi yang dihimpunkan oleh para ulama. Saya cuma tukang susun. Semua kitab tu saya susun saja, bukan saya pandai-pandai tulis. Saya bukan ulama, saya tak pandai, saya banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tapi saya nak ambil berkat ulama, dan saya susun daripada kitab-kitab muktabar. Tuan-tuan tengok belakang tu ada kitab Rahik Al-Maktum, Hayatus Sahabah, Sawarun Hayatus Sahabah, Asbabun Nuzul, kitab Al-Isabah, saya ambil daripada kitab-kitab besar. Dan saya jadikan dia satu kitab kecil yang tuan-tuan boleh bawa pergi mana-mana. Dan semoga jadi motivasi untuk kita terus untuk jadi ibadur rahman, hamba kepada yang maha pengasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima kita, tuan-tuan, puan-puan sekalian, insya-Allah. Semoga sedikit daripada perkongsian pada malam ni
Ini sebab kebaikan untuk saya sendiri yang bercakap, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu yang mendengar, insya-Allah. Jadi siapa-siapa nanti boleh dapatkanlah dekat belakang, ada sahabat saya kat belakang nanti. Pelancaran buku ni hujung bulan. Sebelum dia dilancarkan, saya bawa kat sini dulu lah. Tuan-tuan lancarkan dulu lah. Sebelum kita bawa dekat Cyberjaya. Kalau tuan datang Cyberjaya 24 hari bulan, saya akan buat pelancaran buku ni di Malakat Mall. Malakat Mall. Ni mall baru kan. 100% orang Islam ya. Dalam tu 100%. Tuan-tuan pergi, tak pernah saya jumpa satu shopping kompleks pun tengah-tengah dia masjid. Azan orang tak semayang jadi segan. Sebab apa? Semua orang semayang kat tengah. Semua semayang kat tengah-tengah mall tu. Habis semayang je kuliah. Saya sampai hari tu, saya nak ada meeting dengan Coach Fazil tu, pemilik Malakat Mall tu. Meeting saya nak buka satu dekat Bukit Beruntung. Datang meeting tiba-tiba solat asar. Lepas azan kat tengah-tengah tu, azan tengah mall azan. Ambil wuduk semua, bentuk sah, lepas hampa. Memang ada tempat imam, semua siap. Solat tengah-tengah. Habis solat itu ustaz bangkit sikit tazkirah. Tazkirah kat tengah-tengah mall. Betul. Tazkirah ustaz. Tuan-tuan, tazkirah tengah-tengah pasar raya. Ini benda yang pernah berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku lagi kat Malaysia. Kalau Nabi tengok hari ni agak-agak apa perasaan Nabi ni. Sebab inilah air mata Nabi mengalir, rindukan kita semua. Umat yang tak pernah tengok dia, tapi umat ni betul-betul rindukan dia. Hidupkan sunnah dia, sikit pun tak malu. Serban sana sini. Berapa hari bulan? 14 Oktober. 14 Oktober ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tengok suasana yang lebih hebat lagi, Malakat Mall berserban. Tetapi sana hak duk nega semua pakai serban. Dalam Malakat Mall 100% Muslim punya barang. Ini bukan promote lah, ini cuma nak seronok kan. Tak pernah saya masuk mall rasa seronok melainkan Malakat Mall. Selalu masuk mall nak kena tunduk. Hal ni tuan-tuan, orang boleh tengok sana sini. Adalah 3-4 orang bukan Islam datang tengok suasana. Tapi seronok kan, penampilan. Semoga Allah Ta'ala terima yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tak baik daripada Allah, kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan sekalian. Kita doa sikit, moga amin kepada tuan-tuan pada malam ni. Allah terima doa kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, pandanglah kami macam dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Ya Allah, kami rindu sangat dengan Nabi kami. Nabi dah tak ada dengan kami. Ya Allah, cahaya kenabian makin malap. Ya Allah, di depan kami terbentang hak dan batil dalam keadaan samar. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau. Ya Allah, Kau zahirkanlah yang benar itu benar depan kami supaya mudah untuk kami langkah dan ikut. Ya Allah, Kau zahirkanlah yang batil itu batil supaya mudah untuk kami lari dan tinggalkan. Wahai Allah, wahai Allah, Kau jadikanlah hati-hati kami hati-hati yang risaukan bagaimana agama ini dapat dibangunkan dengan sempurna. Wahai Allah, janganlah Kau serahkan hati-hati kami kepada kami dan keinginan diri kami sehingga menghancurkan kehidupan kami dan rumah tangga kami. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau. Wahai Allah, Kau betulkanlah rumah tangga kami dengan sunnah. Kau betulkanlah rumah tangga kami dengan seperti mana rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud kehidupan kami hanya untuk redha dan sayang cinta pada Engkau. Wahai Allah, Kau masukkanlah cinta dan sayang dalam hati-hati kami. Wahai Allah, sehingga dunia ni dirasakan tawar untuk kami. Wahai Allah, sehingga sunnah itulah yang paling manis untuk kami sempurnakan. Wahai Allah, kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba Engkau lah Tuhan. Wahai Allah, tolonglah dengar doa kami, ampunkan dosa kami dan seluruh umat ni. Wahai Allah, ampunkan dosa umat ni. Wahai Allah, ampunkan dosa orang berzina, berjudi, minum arak. Wahai Allah, ampunkan dosa orang tak tutup aurat. Wahai Allah, bagi taufik untuk mereka datang pada perintah Engkau, taubat dan istiqamahlah agama sampai mati. Wahai Allah, doa yang kami minta untuk mereka kebaikan bekal yang sama kami minta untuk kami dan ahli keluarga kami. Wahai Allah, lindung kami daripada fitnah akhir zaman ni. Wahai Allah, fitnah dajjal yang makin hampir dengan kami. Wahai Allah, yang sedang berada di sekeliling kami, yang merosakkan seluruh daripada anak isteri kami. Wahai Allah, janganlah Kau serahkan kami pada diri kami sehingga hancur kami kerana kenafsu dan amalan kami. Wahai Allah, yang tak sempurna pada Engkau. Kami malu dengan Engkau. Wahai Allah, kami malu dengan Nabi. Wahai Allah, tolonglah terima doa kami. Wahai Allah, terimalah taubat kami. Wahai Allah, wahai Allah, di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah.
Ada yang diuji masalah rumah tangga, kau selesaikanlah. Ada yang diuji masalah hutang, wahai Allah, kau langsaikanlah. Ada yang diuji masalah rezeki, kau lapangkanlah. Allahumma rzuqna judan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilika waj'al mautana fi biladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya rabb Muhammad unsurna umat Muhammad. Allahumma ya rabban nas adhib la ba'sa washfi anta syafil la shifan illa shifak ma ghadaru illa saqama. Hidayah untuk umat seluruh dunia, wahai Allah. Orang Islam, orang bukan Islam, orang Cina, India, orang putih, orang Cina, orang Korea, semua, wahai Allah, bagi hidayah untuk mereka kenal agama ni. Wahai Allah, kau terimalah, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.